Okey, bersama kita dalam Dewan Bicara, podcast episod 2. So hari ini kita ada tetamu undangan kita yang istimewa, Encik Yazid yang merupakan fellow kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu dan juga merangkap Setiausaha Agung Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Selamat datang Encik Yazid. Sama, terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, nak makan ke? Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alright. So, macam itulah, every week kita akan jumpa dengan satu tetamu undangan dan minta dia punya pandangan tentang topik yang kita nak bincangkan. Dan hari ini, tajuk kita agak menarik. Masih lagi tentang Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Nilai ringgit susut. Apa impak kat Malaysia? Dan apakah cabaran usahawan Melayu di zaman PMX kita ni? Itu dia. So, ready, Cik Aziz? Boleh Okey, so kita tahu yang Kongres Ekonomi Bumiputera Melayu 2024 ni akan diadakan soon. Apa pandangan MTEM tentang KEB 2024 dan apa yang ingin dicapai oleh MTEM sendiri untuk KEB 2024 ni? Terima kasih kerana jemput saya untuk hadir dalam program podcast Dewan Bicara ni. Saya amat-amat teruja. Dan saya juga terima kasih atas soalan tu lah. Soalan tu agak menarik dan tepat pada masanya kerana semua sedia maklum. Pada 29 bulan akan ada bermulanya Kongres Ekonomi Bumiputera yang sekian kali diadakan. Terakhir tak silap saya pernah dilakukan pada 2018 dalam nama yang Kongres Bumiputera dan Masa Depan Negara. Dan kali ini kerajaan ingin menganjurkan kongres yang biasanya dianjurkan oleh NGO seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Tapi kali ini Dewan kerajaan merasakan kali ini mereka yang ingin menganjurkannya. Dan kita lalukan kerana ia menunjukkan keinginan kerajaan untuk terus menunjukkan keinginan mereka untuk memastikan ekonomi Bumiputera ini masih menjadi agenda nasional, dan yang ini kita alu-alukan dan kita ambil baik inisiatif ini. Dan kita, walaupun kita ada mencadangkan biar kami menganjurkannya, tapi tak apa, tak kisah siapa yang menganjurkannya, sekurang-kurangnya ia dianjurkan. Itu nombor satu. Nombor dua, harapan kita pada kongres ini sedikit berbeza. Kerana Kongres Ekonomi Bumiputera yang selamanya diadakan dikatakan banyak retorik. Banyak resolusi yang tidak dapat dilaksanakan, banyak resolusi yang tidak berasaskan realiti sebenar, tidak berpijak di bumi yang nyata, dan tidak ada satu mekanisme untuk memastikan resolusi-resolusi ini diangkat kerajaan. Yang paling kita dengar pasal kongres ni yang dahulunya paling berkesan adalah pada tahun 1965. Di kongres itu saja, hasil daripada kongres itu terhasilnya MARA, terhasilnya UDA, terhasilnya Bank Bumiputera. Begitulah hebatnya Kongres Ekonomi Bumiputera ni dari dahulu, dan itulah yang diharapkan pada kongres kali ini, mempunyai impak sehebat itu, yang di mana institusi yang dibina mempunyai kesan yang berpanjangan, bukan sekadar retorik untuk menyedapkan hati pengundi-pengundi Melayu atau orang-orang Melayu Bumiputera bahawa kerajaan mengambil peduli tentang nasib mereka, tapi betul-betul ingin melihat kemajuan sosio-ekonomi Bumiputera itu sendiri. Jadi harapan MTEM kali ini, kita menginginkan kali ini resolusi yang dihasilkan tidak lagi bersifat umum, tidak lagi bersifat retorik, tapi lebih kepada sesuatu resolusi yang menggambarkan kesungguhan kerajaan, kesungguhan komuniti ekonomi Bumiputera itu sendiri untuk memakmurkan ekonominya ketika kita semua sedia maklum bahawa kita masih di belakang dalam setiap sektor perniagaan dan setiap sektor ekonomi, dan di sebalik berpuluhan tahun kita menghasilkan dasar-dasar seperti dasar ekonomi Bumiputera dan sebagainya, dasar ekonomi baru yang juga menjalankan banyak kegiatan yang bersifat tindakan afirmatif untuk mengangkatkan ekonomi Bumiputera. Jadi harapannya kongres ini perlulah mengambil iktibar kelemahan-kelemahan kongres yang lepas dan mengambil iktibar kehebatan dan kemajuan dan kejayaan hasil kongres yang lepas. Kat mana yang kita kena tambah nilai, kat mana yang kita kena kurangkan, jadi kongres kali ini lebih bermakna untuk orang Melayu dan Bumiputera. Ya, so kena
dia kedengaran dia sangat positif daripada pihak MTEM dengan penganjuran KAB 2024 ni. Mungkin kita mahu melihat lebih kepada pelaksanaan resolusi-resolusi ni yang boleh dinilai berdasarkan KPI ataupun outcome yang boleh kita quantify kan, instead of just kita tengok resolusi sajalah. Dia punya masalah kongres ni adalah yang antara kita cuba dan kita telah nyatakan dalam Jawatan Kuasa Induk di mana MTEM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia merupakan di Jawatan Kuasa Tetap bersama dua NGO yang lain. Kita telah nyatakan isunya adalah untuk apa-apa kongres untuk berlaku, untuk mana-mana kongres seperti ini untuk berjaya, kita kena ada jelas apa yang ingin kita capai. Kalau kita tak tahu apa yang kita ingin capai, macam mana kita nak hasilkan resolusi untuk mencapai? Contohnya, kalau kita nak buat bangunan, kita kena tahu bangunan itu berapa tingkat. Betul. Kita nak tahu bangunan itu berapa besar. Tapi kalau kita kata kita hanya nak buat bangunan, timbullah resolusi-resolusi yang bersifat general yang tidak dapat adanya KPI, adanya isu pelaksanaan dan sebagainya. Contohnya, kalau kita memperkasakan ekonomi sekian-sekian, itu tidak akan mendapatkan hasil. Betul. Jadi, kita punya input kepada jawatan kuasa adalah untuk kongres ini berjaya, ia perlu meletakkan satu sasaran utama, true north, overarching goals dia. Goals ni adalah yang bagi kami MTEM yang kita telah mencadangkan kena ada dua. Satu, kita kena tetapkan pendapatan orang Melayu dan orang Malaysia yang kita ingin naikkan, sebab realitinya 70% rakyat Malaysia adalah orang Melayu dan Bumi-Putera. Jadi kalau kita ada dasar gaji, dasar pendapatan yang meningkatkan kepada tahap yang sepatutnya, barulah ekonomi itu berjalan dengan baik. Itu nombor satu. Nombor dua adalah capacity, productivity community ekonomi Bumi-Putera. Itu merupakan satu strategi di mana berapakah nilai GDP KDNK yang kita ingin sumbangkan daripada komuniti kita. Sekurang-kurangnya ia menjadi satu garis panduan. So contohnya, kalau kita kata kita perlu menghasilkan lebih kurang 400 bilion contribution kepada KDNK kita, berapa peratus datang daripada oil and gas, berapa peratus datang dari sektor pertanian, berapa peratus daripada sektor ni, barulah kita boleh merancang satu perancangan yang memastikan matlamat itu boleh dicapai. Sebab tu ramai orang komplain tentang pelaksanaan. Pelaksanaan satu isu. Tapi kalau kita tak tahu ke mana kita nak pergi, pelaksanaan yang hebat pun tidak akan mengagalkan kita, kerana apa yang akan berlaku tahun demi tahun kita hanya naik sebagai 5%. Tapi itu tak cukup. Untuk orang Melayu Bumi-Putera untuk mencapai satu tahap yang lebih sama dengan komuniti yang lain, kita perlu satu lonjakan yang lebih bersifat luar biasa. Kalau tidak, jurang tu akan makin melebar. Untuk pengetahuan semua, dapatan yang terakhir, 1/3 sahaja daripada komuniti ekonomi Bumi-Putera terlibat dalam perniagaan. 3/4 semuanya makan gaji. Terbalik dengan komuniti yang bukan Melayu. Yang bukan Melayu, 3/4 perniagaan. Hanya 1/4 makan gaji. Jadi kat situ kita nampak betapa jurang kekayaan tu akan terus melebar, dan kemampuan kita untuk maju dalam setiap sektor ni akan terbatas kerana kita sibuk untuk mencapai tahap peningkatan yang sekadar cukup rasa, cukup syarat, tanpa matlamat yang jelas. So apa matlamat kita? Kita nak sama rata ke? Kita nak menghasilkan 4 kali Petronas ke? Kita nak menghasilkan apa? Kalau kita tak dapat setuju dahulu, kongres ini tidak akan berjaya kerana resolusi tidak mencapai satu sasaran yang jelas. Jadi kita timbullah satu suasana yang saya cakap tadi, nak buat bangunan tapi kita tak tahu berapa tingkat bangunan, kat mana bangunan tu nak buat, berapa besar. So ini ada satu analogi kenapa kongres kali ini tidak boleh dimulakan dan diakhiri dengan satu sasaran yang tidak jelas. Sasaran kena jelas dan barulah kita boleh kenal pasti masalah yang timbul dalam setiap pelaksanaan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dipecahkan kepada sektor masing-masing. Yang perlu ada roadmap lah. Perlu ada roadmap. Tapi kalau tak ada goal, tak ada sasaran, roadmap tu nak ke mana? Kita nak gerak, tapi tak cakap kat Kota Baru ke, tak cakap kat Bangkok, tapi kita nak bergerak ke depan. Tapi tak tahu ke mana. Jadi macam ni kita nak measure minyak kita berapa, kereta apa kita nak pakai, tayar berapa kali kena tukar, tak tahu. Berapa orang kita nak bawa dalam kereta, itu semua beri kesan. Yang inilah masalah kenapa kongres sebelum ni gagal mencapai satu impak yang kita inginkan. So kita banyak letak banyak tenaga dan wang diletakkan dalam banyak program-program,
tapi program kita tidak mencapai outcome yang kita inginkan. Kerana kita kira berapa banyak kita sumbang ke dalam program, tapi kita tak kira outcome pada setiap program-program yang meningkatkan kemampuan kemakmuran ekonomi Bumi Putra itu sendiri. Ya. So diharapkan dengan KEB 2024 ni banyak pembaharuan akan dilaksanakan dan akan dapat dicapai selepas kongres itu sendiri yang boleh dilihat dan dirasai oleh semua masyarakat di Malaysia lah. Okey. So kita teruskan ke soalan seterusnya lah, Cik Aziz kita tahu sejak Selasa hari tu kita punya ringgit telah susut teruk against US dollar lah. Jadi sekarang ni RM4.80 against satu US dollar. Saya baca BNM dah keluarkan statement yang penyusutan ni dipengaruhi oleh keadaan di China, di US dan sebagainya. Jadi dan nampak macam they are telling us that there's nothing to worry about lah. Jadi apakah pandangan Cik Aziz tentang apa yang berlaku sekarang ni? Saya rasa itu satu statement yang lebih bersifat menenangkan masyarakat. Tapi kalau kita pergi di lapangan, tak ada seorang pun yang happy dengan keadaan tu. Kenapa? Sebab kebanyakan bahan import pertanian, bahagian input makanan, kita import. Tepung kita ada kat Malaysia? Tak ada. Kita import. Import dalam US dollar. USD, ya. US dollar kan. Jadi kalau kita import tak silap saya, import untuk input untuk pertanian kita yang paling banyak adalah jagung. Jagung kita bayar dengan US dollar. Ya. Jadi apa kesannya pada bahan-bahan yang dibuat di Malaysia? Jadi mahal. Jadi mahal apa yang berlaku? Peniaga akan meningkatkan kos. Ini berlaku pada setiap sektor perniagaan kerana tak ada, kebanyakan perniagaan memerlukan memerlukan bahan-bahan yang tak kurang juga, yang bahan-bahan yang dah hasil daripada import, yang kebanyakan ini didagang dalam bentuk US dollar, dan ini memberi kesan kepada kos peniaga-peniaga, dan sebanyak kos-kos peniaga ini akan diserap oleh pembeli, dan pembeli akan mendapat kesan. Jadi tak tepat bila kita kata keadaan US dollar yang meningkat ni tidak menjadi masalah. Ia hanya meningkatkan ekspor kerana mereka dapat ekspor lebih. Tapi apa hasil pada kita? Daripada kita, kos sara hidup kita akan meningkat secara tak langsung dan juga secara langsung. Tengok barang apa yang kita belilah. Dan sikit sebanyak kalau semua orang pergi ke pasar pun boleh rasa ada kesan. So sikit sebanyak kesan inflasi yang berlaku, walaupun data menunjukkan kita inflasi mencapai tahap rendah, realitinya tidak begitu kerana peniaga-peniaga akan menyesuaikan dengan keadaan kos-kos bahan mentah yang mereka gunakan untuk menghasilkan bahan-bahan yang mereka jual pada kita. Dan ini beri kesan. Ini beri kesan bukan sahaja pada peniaga-peniaga bawah. Kontraktor kerajaan pun sama. Beli simen, beli besi, beli semua benda akan ada kesan dengan peningkatan. Jadi berbeza dengan mereka yang ekspor. Kerana mereka yang ekspor dapat pulangan yang lebih kerana mereka yang mengekspor mengimport dari negara mereka dalam US dollar. So dari situ, kalau mereka yang terlibat dalam pasaran ekspor, mereka mungkin akan rasa gembira. Tapi berapa ramai rakyat Malaysia yang terlibat dalam industri ekspor? Tak semua. Jadi saya rasa kerajaan perlu melakukan sesuatu. Mungkin sesuatu tu sukar untuk dilakukan sebab keadaan penyusutan nilai mata wang kita bukanlah kerana kelemahan kerajaan semata-mata. Tapi realiti kerana dasar Amerika Syarikat yang meningkatkan dia punya interest rate dan juga keadaan China yang tidak masih belum pulih daripada masalah ekonomi, menyebabkan permintaan dari mereka kurang. So benda ni semua menjadi faktor. Dan juga masalah geopolitik lah. Ya juga, dan masalah geopolitik jugalah. Jadi yang ini saya rasa perlunya kita berterus terang dan memahami bahawa kita mengalami satu masalah yang memberi kesan pada semua pihak, daripada kita cuba menafikan dan fikirlah kaedah untuk mengurangkan beban rakyat dan beban peniaga-peniaga yang terkesan. Baik. Itulah sebab bila saya tengok statement itu, dia lebih kepada adakah dia cuba untuk downplay the situation sekarang ni. It cannot be downplayed sebab realitinya semua orang terkesan. Tak kisahlah, ini bukan isu politik, ini isu kos sara hidup rakyat, kos sara hidup peniaga, ini semua beri kesan. Ini malah saya jumpa beberapa fund manager juga, mereka sebenarnya tidak ada masalah dengan kenaikan atau penurunan, tapi dia perlu satu currency yang stabil.
Apabila currency itu stabil, lebih mudah mereka untuk melakukan transaksi perdagangan dan sebagainya. Tapi kalau kerajaan tidak ingin biarkan secara terus-menerus keadaan tak stabil ini, ia sikit sebanyak memberi kesan pada pelabur-pelabur dan juga mereka dalam capital market untuk menguruskan dana yang mereka uruskan kerana nilai itu berubah-ubah. Jadi lebih kepada tidak boleh dibiarkan dan mengatakan benda ini tidak ada masalah. Ia perlu ditangani dengan objektif, dengan hati terbuka. Apa solution yang kita boleh laksanakan bersama oleh rakyat, oleh peniaga dan kerajaan, daripada kita cuba menafikan dan cuba menyalahkan pihak-pihak, dan ini semua tidak membantu kita menyelesaikan masalah dalam negara. Ya, tentang itu saya nak tambah sikit. Mungkin daripada pandangan kerajaan, kita punya ekonomi 2024 akan dipacu oleh improvement dalam external demand dan juga domestic spending lah. Mungkin sebab antara sebabnya mungkin itu dia keluarkan statement yang ini tidaklah memberi satu masalah yang besar sebab dia akan sort of balance balik bila ada that kind of change later on. Saya tak nafikan, kita memang mengharap program-program yang kerajaan rancang melalui pelanjauan yang diumumkan tahun lepas dapat memberi impak yang diharapkan lah. Jadi kita mengharapkan interpretasi daripada NETR, interpretasi daripada NIMP, program-program yang akan terhasil daripada program-program itu akan memberi pendapatan yang lebih lumayan kepada dalam negara dan sikit sebanyak memberi keyakinan kepada pelabur dalam negara untuk melabur. Tapi pelabur dalam negara juga akan berbelah bahagi, adakah lebih baik mereka melabur di luar negara atau di dalam negara. Inilah masalah yang kerajaan kena yakinkan dalam pelabur dalam negara untuk melabur lebih banyak lagi di dalam negara. Di sini kita melihatkan perlunya insentif-insentif yang lebih bersifat bersasar, targeted kepada mereka yang mempunyai simpanan yang lebih, untuk jangan biarkan keadaan ekonomi kita dalam keadaan sebegini. Yakinkan mereka, pujuk mereka untuk melabur dalam negara sebagai satu tanggungjawab nasional untuk menggerakkan ekonomi kita. Kalau semuanya memberi reaksi yang lebih bersifat berhati-hati dan takut, dan ia memberi kesan yang multiply effect kepada keadaan di bawah. Jadi orang tak berbelanja, orang simpan duit dalam bank, peniaga di tepi jalan kurang duit, orang yang nak dapat kerja pun kurang duit, nilai kita pun kurang. Sebenarnya ni semua ada kesan dalam segala ekosistem tu. Jadi kita harap dalam 2-3 bulan ni apa yang dirancang kerajaan dapat merancakkan keadaan ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat, insya-Allah. Okey, Cik Aziz, kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, Cik Aziz, kita kembali dalam Dewan Bicara. Teruskan kita punya soalan lah. Okey, so knowing that kita punya ringgit sekarang tengah susut, in your opinion lah, Cik Aziz, apakah cara terbaik untuk kerajaan tangani masalah penyusutan ringgit ni? Adakah should we do more projects, review balik projek-projek sebelum ni? What do you think? Masalah penyusutan nilai wang ringgit ni sukar untuk ditangani kerana faktor ni bukan di dalam negara, faktor di luar negara. Sekiranya kerajaan tidak mahu mengikuti strategi yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, di mana mereka meningkatkan dia punya interest rate dia, dan kerajaan kena cari jalan untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi rakyat mempunyai satu kuasa membeli yang lebih besar. Dan dia boleh buat dengan pelbagai cara lah. Tapi salah satu cara tu adalah create banyak lagi internal projects. Kalau tak silap saya, ini adalah textbook economy. Pada lepas Perang Dunia Kedua dahulu, Presiden Roosevelt Amerika, dia pun punya masalah sama. Jadi untuk menggerakkan ekonomi dalaman, dia banyak buat projek-projek infrastruktur dalam Amerika Syarikat untuk menggerakkan ekonomi dalaman. Jadi kerajaan perlu mengambil iktibar dari segi strategi ini dan menghasilkan projek-projek berimpak tinggi. Yang projek-projek berimpak tinggi inilah yang akan menggalakkan pelabur tempatan untuk melabur semula dalam negara. Dan barulah dia akan buat. Contohnya, sekiranya kerajaan ingin melaksanakan sebuah infrastruktur, satu jalan raya ataupun kereta, satu jaringan kereta api yang baru dan sebagainya, apa akan berlaku?
private sector tahu bahawa adanya pembangunan di sekitar itu, dan mereka juga akan memberi tanah dan membina perumahan, membina infrastruktur tambahan dan sebagainya. Dan ini cara kerajaan boleh meningkatkan lagi aktiviti ekonomi di dalam negara, dan ini tidak terhad pada perumahan dan sebagainya. Tak silap saya, kerajaan pun ada cadangan-cadangan untuk melabur lebih dalam sektor renewable energy dan sebagainya, dan benda ini juga perlu digembar-gemburkan, jadi industri lain dapat melabur dan mengikuti kerajaan. Jadi pada pandangan saya, kerajaan perlu lebih proaktif untuk mencadangkan projek-projek mega yang akan merancakkan ekonomi, yang memberi kesan yang multiply effect. Contohnya macam seperti projek-projek HSR sebagainya, atau projek-projek kereta api di sekitar, ataupun Johor Economic Zone yang sering diperkatakan. Ini adalah satu contoh projek yang kerajaan cuba buat, tapi kerajaan tidak boleh tertumpu pada kawasan ini saja. Mereka perlu lebih kreatif untuk merancang dan mencadangkan projek-projek lebih inovatif yang dapat merancakkan keadaan ekonomi dalam negara. Sikit sebanyak ia akan menggerakkan, isu dia bukan pasal ringgit yang jatuh, tapi isunya pendapatan rakyat. Kalau pendapatan rakyat cukup, pendapatan rakyat banyak, dan dia akan melabur semua dalam negara, dan ini akan memberi kita ketahanan daripada apa saja berlaku, seperti kos US dollar yang meningkat, akan sikit sebanyak mengurangkan atau meyakinkan pelabur untuk turut melabur di dalam negara dengan adanya projek-projek seperti ini. Itu pandangan saya lah. So these high impact projects yang diperkatakan ni bukan saja akan bagi benefit kepada kontraktor, tapi juga boleh merancakkan lagi ekonomi masyarakat setempat. Betul. Itu pandangan Cik Yazid. Pandangan saya. Okey, baik. Okey Cik Yazid, kita teruskan kepada soalan berikut. Ni agak general sikit soalan ni, tapi mungkin Cik Yazid ada pandangan sendiri. In your opinion, apakah cabaran yang dihadapi oleh usahawan di zaman sekarang, and macam mana kita nak bertahan dalam dunia perniagaan ni? Wah, soalan susah nak jawab tu. Tapi rata-ratanya peniaga adalah satu jenis manusia yang berbeza daripada lain. Mereka tidak bergantung pada gaji yang tetap. Mereka mencari peluang dan ruang menyelesaikan masalah yang diperlukan penyelesaian dan mendapat hasil daripadanya. Jadi ada dua jenis perniagaan. Ada yang peniaga yang lebih bersifat retail, dan ada juga peniaga yang bersifat B2B lebih. Ataupun ada juga, kalau kita dalam konteks Malaysia ni, saya terpaksa sebut sebab kita daripada perniagaan Melayu, adalah peniaga-peniaga kontraktor-kontraktor yang bergantung pada kerajaan. Hari ni kalau kita tengok, setiap tender yang dikeluarkan, beratus orang queue, beratus orang submit. Ia menggambarkan apa? Kerajaan kurangnya peluang dan ruang untuk kontraktor ini untuk mendapat peluang ekonomi melalui projek-projek kerajaan. Sikit sebanyak kita tak dapat nafikan komuniti ekonomi putra banyak bergantung pada kontraktor, projek, peluang-peluang perolehan kerajaan ini untuk bertahan, untuk survive. Dan kalau kuranglah peluang ini, kesanlah pada ekonomi kita. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita tengok dari pihak swasta, kita lihat banyak yang komplain tentang kurangnya revenue, kurangnya pendapatan. Dan ini menggambarkan kurangnya rakyat berbelanja. Ada dua isu di sini. Satu, ia menunjukkan indikator rakyat kurang wang untuk berbelanja. Kenapa dia tak nak belanja? Sama ada dia pendapatan kurang ataupun dia tidak cukup pendapatan. Ataupun dia mungkin berhati-hati. Ya, I think yang kedua tu. Satu, dia kurang pendapatan. Dua, dia lebih berhati-hati. Dia ada sifat untuk menjimat, ketakutan di keadaan ekonomi yang meleset dan sebagainya. So, benda ni perlu ditangani segera. Jadi kalau mereka kurang belanja, apa yang kesan pada peniaga. Yang ketiga adalah kita lihat peluang-peluang peniaga ini juga terhad di kalangan private sector, kerana private sector juga berhati-hati dalam berbelanja. Dan benda ni memberi kesan juga pada peniaga-peniaga SME dan sebagainya. Jadi kunci ketiga-tiga tu, kita kurang income, kita kurang pendapatan. Pendapatan tu sama ada daripada peniaga yang ingin expand ataupun daripada rakyat sendiri yang ingin kita beli barang-barangan retail dan sebagainya. Dan benda ni saya rasa kalau kita check dengan kawan-kawan kita yang jual online pun merasakan sama. Kalau dulu satu bulan boleh hit 10 million, tahun ni kurang. Mungkin dapat 5 million. Kalau dulu tiap-tiap bulan dapat 50,000, tahun ni, bulan ni dapat 20,000. Jadi harapannya adalah pada musim raya ni mengharapkan satu. Tapi ketakutan je masih ada kerana tidak ada indikator bahawa keadaan ekonomi bertambah rancak. Dan sikit sebanyak fear ni
menyebabkan orang kurang berbelanja. Kita pun sendiri ada kesan yang sama Betul. Kalau pergi pasar tu kurang sikit lah, rasa mahal sikit, Betul. kurang belanja. Jadi fear ni tambah lagi dengan nilai kos bahan yang bertambah, kos barang yang meningkat, ada multiplier effect kepada behavior pasaran, behavior consumer, dan benda ni menjadi masalah utama peniaga kita hari ini, dan ini yang perlu ditangani segera. Kerana kalau macam mana pun kita buat pemasaran yang strategik, tapi kalau pendapatan rakyat, pendapatan SME terhad, ia akan beri kesan. Ya. Saya setuju Cik Aziz sebab 2023 sebenarnya pada pandangan saya dan rakan-rakan lain yang dalam dunia perniagaan lah, kita berpendapat yang 2023 ni adalah satu tahun yang suram sebenarnya untuk peniaga. Dan DPMM sendiri dah turun padang. Melihat sendiri keadaan peniaga-peniaga kat luar sana. Tak kisahlah di dalam services sector ke, F&B ke, kontraktor ke. Jadi sebenarnya kita rata-rata semua cakap 2023 ni sangat teruk sebenarnya. Berbeza dengan data yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang mengatakan ekonomi kita sangat baik. Jadi ada sedikit perbezaan kat situ. So apa pandangan Cik Aziz? Sebab kerajaan apabila ini masalah ni, apabila kerajaan melihat data secara makro. Bila secara makro, kebanyakan daripada data akan menunjukkan blue chips company akan produce banyak sebab mereka terlibat dalam industri ekspor. Masalah Malaysia ni adalah ia terlampau bergantung pada export centric industry, menyebabkan data-data menunjukkan kemajuan, kemakmuran berlaku dalam sektor itu. Ia mengaburi realitinya bagaimana SME-SME yang tidak terlibat dalam ekspor industri ini terkesan. Jadi dia kita ni macam tersorok di sebalik data-data yang hebat-hebat ni, realiti di bawah ni tak sama. Betul. Jadi ini yang perlunya kerajaan mengubah pendirian daripada kita fokus pada export centric, kita lebih balance ekonomi. Kita kena pastikan domestic consumption ni meningkat. Sebab tu kalau MTEM, walaupun kadang-kadang benda ini dikritik oleh ahli peniaga, kita tetap mencadangkan perlunya satu tindakan yang strategik untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Salah satunya adalah melalui gaji. Dan yang keutamanya gaji. Kerana gaji kita kalau berbanding dengan sektor negara-negara maju masih rendah. Jadi apa yang berlaku, untuk puluhan tahun kita telah beri terlampau banyak laba kepada golongan tauke, golongan-golongan peniaga, dan bilangan yang datang, yang hasilnya pergi kepada gaji adalah lebih rendah. Sebab tu kita ada imbalance ni. Jadi point saya is, kalau kita nak memastikan ke data tu selari dengan di bawah, kita kena betulkan internal balance kita ni, di mana gaji kita kena naik dengan setimpal, gerakkan satu pandangan ataupun strategi domestic consumption economy. Kan? Jadi apabila domestic consumption economy itu, kalau Tuan Is belanja, berniaga menghasilkan satu produk makanan. So kalau saya naikkan gaji, Tuan Isnya company akan dapat hasil. Tapi kalau kita semuanya ekspor, naikkan gaji, tak ada kesan lah. Sebab kita bergantung pada pembeli dari luar negara. Jadi ini pentingnya balancing. Jadi kalau kita tak bergantung, inilah isunya bila kita terlampau bergantung pada ekspor, kita tak tahu macam mana nak memastikan kemakmuran dalam negara ni terus meningkat, dan kita akan jadi ketagih pada satu isu. Kebergantungan kita pada pekerja asing untuk memastikan gaji yang paling rendah. Jadi selagi kita tak berubah, selagi kita masih bergantung pada pergantungan pada pekerja asing, industri kita sukar untuk bertahan. Jadi kita perlu mengubah ekonomi kita jadi lebih balance. Kita lebih fokus kepada pembangunan industri domestik untuk kegunaan domestik dan juga ekspor, tanpa melekehkan mana-mana kumpulan, supaya satu Malaysia boleh bangkit dan maju. Saya tertarik dengan pandangan Cik Aziz tentang bila you cakap keyword dia kebergantungan kepada ekspor tu. Jadi untuk kita tingkatkan income kita dekat dalam negara ni, mungkin kita daripada status sebagai user ataupun just semata-mata untuk kita ekspor, mungkin kita perlu jadikan diri kita ni sebagai producer. Jadi I think that's the only way untuk kita tingkatkan dan kurangkan kebergantungan. So dia bukan saja boleh menjadi income untuk negara daripada segi ekonomi dan sebagainya, kita juga boleh, instead kita export out. Betul. Kita punya products and services lah. Dan ini boleh membantu dalam kita punya Tapi ekonomi. kalau saya boleh tambah, saya setuju ekspor. Tapi kalau kita tak ada, kita produce, menghasilkan barang yang tidak bergantung pada ekonomi dalaman negara,
dan kita akan bergantung pada ekspor negara, impak kita kepada dalam kegiatan ekonomi negara akan agak terhad. Jadi kita akan sentiasa ingin mengeluarkan kos, jadi kita boleh jual dengan murah di luar negara. Jadi kita kena make sure asas kita di dalam negara kuat. Betul. Barulah kita boleh ekspor. Tapi kalau semuanya bergantung pada luar negara, kita tak menghasilkan industri-industri yang lebih kompleks untuk kegunaan dalam negara. Macam mana kita nak hasilkan industri yang lebih baik, lebih inovatif? Contohnya macam e-sector. Kita tak buat, tak banyak yang kita hasilkan untuk kegunaan penciptaan teknologi di dalam negara. Kita ekspor untuk orang lain, produce kat tempat lain. Kalau kita dapat pastikan dalam negara, kita dapat apa? Satu, kita hasilkan lebih banyak SME yang dapat menyumbang pada sektor yang banyak dia punya laba dan hasil. Tapi pada masa sama kita menghasilkan tenaga kerja yang pintar, tenaga kerja yang dapat menghasilkan lebih banyak inovasi dan sikit banyak memberi lebih banyak pekerjaan pada pekerjaan tempatan. Tapi kalau kita harapkan low cost, highly labor centric, labor intensive punya industri, dan kita takkan maju. Jadi yang itu yang akan menjadi kesan kita stuck antara kita nak jadi negara yang berpendapatan tinggi menggunakan teknologi tinggi ataupun negara yang memastikan semua kos barang rendah, kos perkhidmatan rendah, kos gaji rendah, dan kita akan sama-sama rendah lah sampai bila-bila dan tak mampu menghasilkan inovasi dan hasil ekonomi yang lebih merangsangkan. Baik. Okey. So sekarang ni Cik Aziz, soalan kita yang seterusnya, keadaan sekarang ni berlaku adakah sebab external factor, masalah pasaran dunia ke ataupun kurangnya bantuan daripada kerajaan sebenarnya? Masalah peniaga. Saya rasa peniaga ni dia ada dua sisi pandangan ni. Sebagai ahli perniagaan sendiri, I myself as a businessman dan sebagai orang businessman, orang peniaga ni dia kena ada sikap yang tidak mencari alasan dan kenapa dia gagal. Dia kesihatan mencari peluang untuk terus bertahan, untuk terus majukan diri. Jadi ahli peniaga yang bijak, ahli peniaga yang serius sentiasa akan mencari jalan penyelesaian di sebalik segala masalah. Baik masalah tu dari sektor luar ataupun masalah tu berpunca daripada kurangnya sokongan kerajaan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, sebagai ahli Majlis Tindakan Ekonomi Melayu dan sebagai Setiausaha Agung Dewan Perniagaan Malaysia, kerajaan ada peranan dalam memastikan kebarangkalian, kemajuan ahli-ahli peniaga kita. Kan? Jadi ya benar, kerajaan kita memang agak, kalau berbanding dengan kerajaan-kerajaan di luar sana, memang kerajaan Malaysia tak kira parti mana yang memerintah agak konsisten dalam memastikan ada ruang untuk membantu peniaga. Ada geran, ada pinjaman, ada training dan macam-macam. Tapi isunya adalah keberkesanan geran, pinjaman ini sampai kepada mereka yang memerlukan. Adanya birokrasi yang kita dapati kadang-kadang mengurangkan geran tu mencapai sasaran ataupun sampai kepada pihak yang dikehendaki. Ada juga keadaan di mana ada terlampau banyak overlapping institusi yang memberi golongan yang sama, geran yang sama, atau tidak berjaya mengenal pasti golongan yang memerlukan bantuan. So ini satu benda yang kerajaan perlu tangani kerana kita tak mahu program-program ini tidak menghasilkan usahawan yang boleh berdikari, boleh mandiri, boleh berjaya dengan sokongan yang tambahan. Barulah berbaduilah kerajaan tolong dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor dua is kalau kita tengok faktor luaran juga memberi kesan. Jadi kalau faktor luar memberi kesan, kerajaan kena bantu stabilkan ringgit, kena pastikan ada banyak peluang-peluang perniagaan. Ini fungsi kerajaan untuk memastikan keadaan ekonomi rancak sebagaimana saya kata dulu. Jadi kerajaan ada fungsi dia, ahli perniagaan usahawan ada peranan dia, dan dia tidak menafikan ada ruang untuk kita baiki untuk memastikan kedua-duanya dapat berfungsi dengan baik. Dan inilah perlunya satu usaha sama antara golongan peniaga, industri dan juga kerajaan dan juga NGO-NGO seperti Dewan Perniagaan Melayu, MTM untuk bekerjasama untuk memastikan apa yang kita laburkan mendatangkan hasil yang kita semua inginkan. Kalau tidak, kita ada blame game yang sia-sia dan ia tidak menjurus kepada matlamat, iaitu memastikan bantuan tu sampai kepada pihak yang memerlukan. Jadi sebenarnya dia bukanlah nak kata tak ada dana atau bantuan dari government. Ada tu ada, mungkin sedikit masalah birokrasi yang sebenarnya boleh ditangani lah. Betul. Dan pada pendapat saya jugalah, di sisi usahawan yang memohon bantuan-bantuan ni pun kita punya
tanggungjawab untuk pastikan kita pun put in our efforts lah, nak make sure kita layak untuk geran tu, siapkan dokumen dan sebagainya. Jadi tak adalah kita letak 100% kepada kerajaan semata-mata lah, Cik Aziz Betul. Tapi kalau kita nak kritik, dia mungkin berbalik pada soalan yang tadi Encik Tuan sebutkan tadi. Bila pihak kerajaan tak ada KPI untuk dicapai, dia tidak berlumba untuk mencari siapakah yang diperlukan untuk ditolongan. Jadi saya pernah ada satu pengalaman, saya masuk satu agensi kerajaan, saya tanya macam mana nak bantu, saya balik kat situ saja. Tapi kalau kita pergi kat private sector, pergi bank swasta, masuk je situ, esok dia call lagi, esok dia tahu lagi, dah settle, ada masalah. Jadi culture ni sebenarnya yang mungkin menyebabkan kenapa kita dapat reaksi proses. Kalau dia tahu setiap tahun banyaknya je orang dapat, mesti tahun depan birokrasi itu dikurangkan kan? Tapi tak berlaku. Kenapa? Ini persoalan yang kita kena tanya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kalau betul boleh deliver, kenapa tak boleh deliver? Ada satu kerajaan tu sampai sekarang kena buat manual. Internet ada, website ada, tapi tetap manual. Sedangkan dengan teknologi yang sekarang, dia dah boleh kenal pasti siapa yang sebenarnya layak, berapa cepat yang kita boleh keluarkan wang yang diperlukan dengan keadaan cepat. Teknologi dah ada. Jadi saya rasa pihak kerajaan atas semangat untuk membantu usahawan-usahawan yang berpotensi perlu melihat muhasabah bagaimana nak meningkatkan proses membantu itu jadi lebih berkesan lah. Dengan ada teknologi, ada AI, ada internet, macam-macam. Patutnya makin lama makin mudah dan makin cepat. Jadi ini yang kita harapkan lah. Okey Cik Aziz, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Okey, kembali kita dalam Dewan Bicara. Okey Cik Aziz, kita sebenarnya peniaga ni, nak tak nak kita kena mengakulah, kita sebenarnya dalam survival mode 1-2 tahun ni. Bukan 1-2 tahun ni je, sebenarnya daripada COVID lagi. Okay, kita ingat it's gonna improve. Tapi 2023 ternyata masih mencabar untuk kita. Jadi kembali kepada KAB punya plan, adakah you rasa KAB ni boleh menjadi wadah Bumiputera, orang Bumiputera untuk meneruskan perjalanan dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang ni? Soalan yang baik dan juga sukar untuk dijawab. Kerana ada dua pandangan. Ada pandangan pertama, mungkin merasakan KAB ni tidak lebih daripada retorik politik atau tujuan-tujuan politik yang tidak berpijak pada keinginan yang ikhlas untuk membangunkan ekonomi bangsa Melayu dan orang-orang anak Sabah dan anak Sarawak. Dan ada juga yang mereka mengharapkan KAB ni menjadi wadah untuk pembaharuan semula, meningkatkan semangat orang Melayu dan anak Sabah, anak Sarawak untuk terus bermotivasi, terus bersemangat untuk memajukan ekonomi masing-masing. Jadi so berbalik juga kepada komuniti ekonomi Bumiputera sendiri. Adakah mereka menggunakan KAB ini sebagai wadah dan ruang untuk memberi satu indikator atau pandangan bagaimana kerajaan perlu berubah, dan apakah yang perlu kerajaan lakukan untuk memangkinkan kebarangkalian kejayaan. Kerana realiti dia begini, ramai orang kata orang Melayu Bumiputera ada masalah, tak pandai berniaga, kurang hebat dan sebagainya. Tapi realitinya itu tidak benar. Kerana kita pernah lihat dalam sejarah bahawa ada juga orang Melayu yang mampu, dan ini bukan isu perkauman tapi isu struktural, di mana realitinya kebanyakan rantaian bekalan tidak dikuasai, dipegang oleh orang Bumiputera. Dan keadaan itu bila orang Bumiputera dan Melayu terhad kepada beberapa sektor, mereka tidak mampu untuk menguasai kebanyakan sektor ekonomi dan mempunyai satu had-had, limitasi untuk memakmurkan diri. Dan kerajaan kena memastikan kat mana kaedah untuk memastikan adanya keupayaan, penyertaan dan penguasaan komuniti ekonomi Bumiputera, anak Melayu ke, anak Sabah ke, anak dalam setiap industri. Sektor pertanian, berbanyak orang-orang kita yang dapat mampu menyertai dan menguasai dalam sektor itu. Sektor renewable energy, berapa banyak, apakah kengkangannya, apa dasar yang kurangkan kebarangkalian kita untuk berjaya. Dalam sektor animasi, kita ada banyak hebat-hebat kawan-kawan kita yang menghasilkan
Omar dan Hana ada, Ejen Ali ada. Bagaimana mereka dapat memastikan kontribusi mereka dalam KDNK kita dapat dua kali ganda kan, kerana nampaknya potensi kita ada di situ contohnya. So ini semua satu persoalan yang kerajaan kena lihat macam mana nak hack the Bumiputera ekonomi jadi dapat memecah satu tahap yang kita katakan tadi yang mengurangkan mereka untuk berjaya. So di dalam kita dalam survival mode untuk bertahan ni, kita tak boleh mengalah dan tidak memohon dan meng-highlight atau memberikan satu gambaran kepada kerajaan that you can do more. Kerajaan boleh buat lebih kerana kerajaan ini dia adalah mewakili kita. Jadi kalau kita bersifat tak nak campur tangan dan tidak ingin memberi cadangan yang beri kesan pada ekonomi kita dan kita mengurangkan peluang kita kerana realitinya dalam sektor swasta, utamanya sektor di luar kerajaan, 3/4 daripada sektor ekonomi tidak dikuasai oleh orang Melayu dan Bumiputera. Dan tak nak kita kena identify dan selesaikan masalah-masalah struktural ini, beri pasaran yang lebih besar pada orang kita supaya mereka yang bertahan ni dapat kita pastikan kejayaan mereka. Itu nombor satu daripada pihak kita pula. Orang Melayu, anak Sabah, anak Sarawak tidak boleh berputus asa dan terus bertahan, memangkinkan kepotensi melalui ilmu, melalui peluang, melalui rangkaian. Kita dalam keadaan yang cukup hebat. Kita dikelilingi oleh satu negara keempat terbesar, Indonesia. Kita juga ada kawan-kawan kita China, yang orang-orang Cina yang fasih berbahasa Mandarin, yang mempunyai pasaran di China. Kita juga ada kawan-kawan yang India juga mempunyai pasaran hebat di India. Potensi Malaysia cukup luar biasa. Sebagai pemegang taruh Selat Melaka ini, kita mempunyai tanggungjawab sebagai pemegang amanah peradaban orang-orang Melayu, anak Sabah, anak Sarawak untuk terus memajukan diri. So, kita kena pegang bahawa it is not just about our economic success, tapi untuk kejayaan ekonomi anak cucu kita, kita kena terus bertahan dan memohon kerajaan untuk terus menyokong kita dengan cara yang sepatutnya. Jadi kita tidak jurang kekayaan itu tidak ke belakang, dan kita kena ada hope. At the end of the day, pandangan saya, kita kena ada harapan yang luar biasa masa depan tu lebih baik daripada hari ini, dan ini insya-Allah Allah akan bagi kita rezeki yang lebih besar untuk terus maju jaya insya-Allah. Jadi daripada segi usahawan kita sendiri kena teruskan perjuangan kita dan ditambah juga dengan policy support daripada government sendiri, insya-Allah kita boleh mencapai target yang kita nak dan indirectly akan menyumbang ke arah pembangunan ekonomi kita sendiri. Betul. Jadi dengan tu Encik Aziz, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak Encik Aziz kerana sudi datang ke Dewan Bicara. Semoga kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak Encik Aziz. Terima kasih jemput saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.